السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini di antara majlis Isyak dengan menggunakan kitab Bina Penuntut pada bahagian nikah. Ini penggalian kedua. Ini kitab yang disusun oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, sebuah kitab fikah. Kita sambung pada perbincangan pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daurin amin ya rabbal alamin. Perempuan yang haram dikahwini atau perempuan yang haram dinikahi. Ini pernikahan ataupun perkahwinan adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntut di dalam agama. Dalil berkenaan dengan rumah tangga ataupun perkahwinan ini banyak disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Selaku baginda sendiri adalah merupakan contoh teladan di dalam kehidupan berumah tangga, bermakna contoh. Dalil daripada hadis sunnah adalah amat banyak. Walaupun sebegitu, ada daripada kalangan perempuan-perempuan yang haram dikahwini ataupun haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram dikahwini terbahagi kepada dua bahagian. Ini perempuan yang haram dinikahi terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, haram yang berkekalan, disebut dengan haram mu'abbad. Yang kedua, haram tidak berkekalan, disebut yakni ghair mu'abbad, yakni tidak abadi. Mu'abbad tu maknanya abadi. Jadi kita faham di sini ada dua kategori, ada dua golongan perempuan. Satu yang haram dikahwini secara abadi, mu'abbad. Yang kedua, diharamkan perkahwinan tapi bukan secara abadi, ghairu mu'abbad. Ada dua kategori. Termasuk dalam haram yang berkekalan itu berkahwin dengan jin perempuan, iaitu menurut pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Yunus dan Ibni Abis Salam. Tetapi menurut fatwa Syekh Qaumuli harus berkahwin dengan jin itu. Dan di antara perkahwinan yang diharamkan oleh menurut sebahagian ulama, yakni berkahwin dengan jin, sebagaimana difatwakan oleh Ibni Yunus dan juga Ibni Abdus Salam.
Walaupun sebegitu ada daripada kalangan ulama yang mengharuskan berkahwin dengan jin, seperti Syekh Qaumuli. Jadi maknanya ulama-ulama ada membincangkan boleh tak berkahwin dengan jin. Kalau kita nak berkahwin dengan jin, ada sebahagian ulama mengatakan haram. Sebab perbincangan kita ni berkenaan dengan haram berkahwin dengan perempuan. Jadi jin tu dia ada perempuan dan juga ada laki-laki. Sebagaimana jin itu ditaklifkan, sebagaimana ditaklifkan kepada manusia. Kan Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu mengabdikan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada menyembah Allah dari sudut sembahan sebagai Allah, sebagai Tuhan yang wajib disembah sebagaimana salat, dan juga tunduk patuh kepada Allah di dalam secara umumnya merangkumi segala suruhan dan larangan Allah. Jadi bermakna jin itu syariatnya syariat siapa? Jadi jin itu syariat yang wajib mereka patuhi adalah syariat Nabi yang akhir ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya setiap zaman tu ada para nabi, yang mana setiap jin itu bersama dengan nabi yang tertentu, rasul yang tertentu, mereka menurut syariat rasul yang tertentu. Dan apabila bangkitnya ataupun dibangkitkan, diutuskan rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yang bermakna syariat nabi-nabi yang lepas dihapuskan dan diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bermaksud jin itu dia kena mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya kalau jin itu panjang umur, mungkin dia akan jumpa beberapa generasi Rasul lah. Jadi bermakna dia akan beramal, berhukum dengan syariat Nabi-Nabi yang tertentu. Mungkin 2-3 Nabi sebelum jumpa Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi apa kesimpulannya? Jin itu ditaklifkan hukumnya, bebanan hukumnya, hukum syariatnya sebagaimana ditaklifkan bebanan hukum kepada manusia. Sebagaimana umat yang terakhir ni, manusia terakhir, syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bermaksud jin sini ada lelaki dan perempuan. Dia berkahwin, dia berkeluarga, dia wajib solat, dia wajib puasa, menunaikan haji dan sebagainya lah, dan berzakat apabila ada lebihan harta, dan segala tuntutan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya rakyat jin itu mesti ikut. Dan persoalan di sini, oleh kerana jin itu ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan, boleh tak kahwin dengan jin? Itu persoalannya. Yang ini ditimbulkan di sini, ada sebahagian ulama mengatakan harus berkahwin dengan jin, ada sebahagian lain mengatakan haram. Jadi maksud perbincangan kita ni termasuk itulah yang haram berkahwin dengan jin. Tapi tak tahu lah, kalau ada antara kita teringin nak kahwin dengan jin. Di mana dalam Al-Quran disebut jin, ada sebut ifrit, dan di antara lain disebut syaitan, iblis. Itu adalah nama-nama makhluk yang gaib. Dipanggil jismul latif. Kita ni jismul kasib, makna kita jisim yang kasar. Itu jismul latif yang tak boleh dilihat, termasuk jin. Jin dan juga syaitan, termasuk ifrit. Cuma dalam kalangan orang Melayu kita tu nama jin tu banyak. Dan jin macam-macam jin kan, ada bunian, ada ada petianak, macam-macam. Orang Melayu kita punya nama. Kalau orang putih pula, dia nama jin lain pula. Cuma disebut dalam Al-Quran tu jin. Jin, syaitan, ifrit. Ada juga iblis. Maknanya itu adalah merupakan makhluk Allah yang selain daripada malaikat. Jadi malaikat tu adalah maksum. Mereka tu adalah tunduk patuh kepada Allah. Di mana dari kalangan makhluk yang
Allah Subhanahu Wa Taala beri akal ini, ada malaikat, ada jin, termasuk syaitan, termasuk iblis, ifrit, itu adalah kumpulan jin, dan lainnya yang ada akal adalah manusia. Cuma di dalam kalangan tiga kalangan ini yang dibebankan hukum adalah manusia dan jin. Secara umum termasuklah syaitan dan sebagainya, tetapi mereka kufur kepada Allah. Jadi kita tinggal perbahasan berkenaan dengan jin tu. Jadi sesiapa yang nak berkahwin dengan jin kena taklidlah kepada pandangan Syekh kaum muli. Jadi tak payahlah kahwin dengan jin tu tak. Orang manusia masih ramai lagi kalau nak dinikah. Jadi ramai lagi orang perempuan yang kita boleh kahwin. Sebab selama diberitakan jumlah wanita tu lebih daripada lelaki. Maknanya mereka masih memerlukan kita lah. Kalau kita kahwin dengan jin, maknanya kita masih ada 3 kosong lagi lah. Kita kalau kahwin dengan jin, sama lah nisbah kahwin dengan manusia. Kalau kita kahwin dengan 3 jin, ada kuota untuk manusia seorang lagi. Jadi tak payah lah kahwin dengan manusia je, insyaAllah. Maka yang haram dengan nas daripada Quran ialah 14 orang. 7 orang dengan sebab nasab, yakni keturunan, dan 2 orang dengan sebab susuan, bagaimana akan datang dalam bab ar-radha'ah. 4 orang dengan sebab bersemanda, kesemuanya itu haram berkekalan, dan 1 haram dengan sebab dihimpun, iaitu tidak kekal haramnya. Di mana pembahagian tentang haram berkahwin dengan wanita ni, kalau kita lihat di sini ada 3 bahagian. 1 haram dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan, kekeluargaan. Yang kedua haram dengan sebab pernikahan. Apabila 1 orang bernikah, maknanya haram dia bernikah dengan ahli keluarganya. Seperti saat kita berkahwin dengan isteri kita lah, haram bernikah dengan maknya, yang mertua kita. Dan ada haram yang sementara, contohnya adik-beradik isteri kita, kakak dia, adik perempuan dia, haram sementara. Maksudnya apabila andai kata kita berpisah dengan isteri kita ataupun meninggal isteri kita, kita boleh bernikah dengan adik-beradik isteri kita. Jadi mana haram sementara. Dan juga ada yang ketiga, haram dengan sebab susuan, ar-radha'ah. Dengan sebab susuan, haram ini haram berkekalan. Jadi kesemuanya berjumlah 14 golongan yang haram dinikahi. Haram dengan sebab nasab. Haram yang pertama dengan sebab nasab. Jadi perkara ini memang sepatut wajarnya untuk kita faham dengan siapa ikah yang boleh kita bernikah, dengan siapakah haram untuk bernikah. Sebab apa disebut haram di sini, haram yang membawa maksud dosa besar. Yang pertama, ibu dan ke atas. Yang ini haram bernikah dengan ibu dan ke atas, ibu kita dan ke atas. Maksudnya ibu kepada ibu kita, nenek kita, moyang kita dan ke atas. Itu haram untuk kita bernikah. Itu haram dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Ada jumpa? Ada jumpa? Tak jumpa? Muka surat 97, Kitab Jawi muka surat 97. Kitab Rumi tak pasti. Bagi apa ni, masa nak mencari. Tak perasan dah jadi tak jumpa. Tajuk, mau tengok tajuk, cari tajuk, tak jumpa lah. Tengok muka surat 97. Okey, boleh, alhamdulillah. Okey, baik, bagus. Jadi kita ambil masa sedikit bagi ruang kepada Haji nak mencari muka surat. Sebab ada yang Rumi dan ada yang Jawi kan. Kita ulang, haram dengan sebab nasab. Haram yang pertama disebutkan tadi, haram tu ada 3 kumpulan. Haram dengan sebab nasab, yakni keturunan. Haram dengan sebab perkahwinan.
dan juga haram dengan sebab susuan. Dan perbincangan ini mula-mula haram dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Yang haram yang pertama, bernikah dengan ibu dan ke atas. Maksud ibu kepada ibu, ibu kita, ibu kepada ibu, ibu kepada ibu dan ke atas. Maknanya ibu, nenek, moyang dan ke atas lah. Yang mana andai kata mereka tu masih hidup, haram bernikah dengan kita. Yang kedua, anak perempuan ke bawah, tetapi anak zina halal ia berkahwin dengan menurut qaul ulama yang lebih sah, cuma makruh sahaja. Adapun perempuan yang berzina itu tidak halal berkahwin dengan anaknya yang laki-laki yang diperolehi daripada zina. Haram yang keduanya, haram bernikah berkahwin dengan anak perempuan dan ke bawah. Apa maksudnya? Ke bawah cucu, cicit dan sebagainya. Anak kita ada anak perempuan, mana jadi cucu kita. Anak kita tu kita tidak boleh bernikah dengan dia. Dan anak kita tu ada anaknya, cucu kita, tidak boleh kita bernikah. Ini kebiasaan orang faham lah. Tak boleh menikah dengan anaknya, tak boleh menikah dengan cucunya, itu haram. Walaupun sebegitu, zaman-zaman dahulu kebiasaan raja-raja bernikah dengan adik-beradik, dan setengah daripadanya bernikah dengan ibu sendiri. Kenapa jadi begitu? Sebab mereka nak mempertahankan kerajaan, nak mempertahankan kekuasaan. Kalau bernikah dengan orang lain, kekuasaan akan berpindah. Itu dia punya, dia antara sebab lah. Dan kerana itulah kalau kita lihat raja-raja dahulu, kebiasaan mereka tu dia punya antibodinya tidak kuat, senang kena penyakit. Sebab mereka bernikah dengan sesama ahli keluarga yang dekat, adik-beradik. Sedangkan Islam mengharamkannya. Mereka bernikah, ada bernikah dengan kakak, bernikah dengan adik, bernikah dengan ibu. Kebiasaannya, dia punya genetiknya, dan ini tidak kuat, senang kena penyakit. Dan ada simptom tertentu yang masalah dengan sebab genetik. Kita boleh tengok dalam sejarah-sejarah raja-raja yang lepas, termasuk daripada Raja Fir'aun, ataupun daripada kelompok bahagian Raja Namrud, ataupun dalam kelompok raja-raja Eropah, Romawi dan sebagainya. Kebiasaan mereka bernikah dengan adik-beradik sendiri. Tapi mereka tak hidup lama, kebiasaannya tidak hidup lama, tak kuat. Itulah mungkin di antara sebabnya lah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi haram di sisi Allah tu, Allah Ta'ala zahirkan hikmah, dan ada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak zahirkan hikmah. Tapi sebagai orang beriman, kita yakin, kita beriman kepada hukum Allah yang halal, halal, yang haram adalah haram. Itu sikap orang beriman. Sami'na wa ata'na. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, setiap hukum Allah sama ada halal dan haram tu ada hikmah. Sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, tetap dia ada hikmahnya. Jadi jelas yang kedua ni, haram bernikah dengan anak perempuan ke bawah, tetapi anak zina. Tetapi itu masuk tajuk lain lah. Ini haram bernikah dengan anak perempuan dan ke bawah, cucu, cicit dan sebagainya. Dan juga walaupun sebegitu, tetapi anak zina halal ia berkahwin dengannya menurut qaul ulama yang asah, yang sah, yang sahih, cuma makruh sahaja. Apa maksudnya? Satu orang dia berzina dengan satu perempuan, contoh, dan apabila berzina ada anak zina, dan anak zina itu bagaimana boleh tak bernikah dengan bapa biologinya. Kita panggil bapa biologi sebab bukan bernikah. Satu orang berzina, mana ada anak, dan anak tu dinisbahkan kepada bapa biologi, bukan bapa dari segi hukum. Dalam perkara ini pendapat yang asah, di mana bapa biologinya harus bernikah dengan anak dia, itulah anak zina itu harus, cuma makruh hukumnya, tidak jadi haram.
Adapun perempuan yang berzina itu tidak halal berkahwin dengan anaknya yang laki-laki yang diperolehi daripada zina. Dan bagaimana andai kata perempuan itu dia berzina dan dia ada anak laki-laki dan lahir anak laki-laki itu, apakah dia boleh bernikah dengan ibunya? Tidak boleh, haram. Sebab anak zina itu dia dinisbahkan kepada ibunya, dia tidak boleh dinisbahkan kepada bapa biologi. Jadi maknanya anak zina tidak boleh bernikah dengan ibu sendiri walaupun dia anak zina. Jadi kita kena jauhilah daripada penzinaan. Na'udzubillah. Zina ni adalah satu penyakit yang diantaranya boleh meruntuhkan akan tamadun manusia. Manusia hilang akan keturunannya dengan sebab zina. Yang ketiga, saudara perempuan sama ada si ibu sebapa atau sebapa atau si ibu, dalam bahasa Arab disebut ukhtun. Yang ini tidak boleh bernikah dengan saudara perempuan. Saudara perempuan, adik-beradik perempuan, sama ada si ibu sebapa. Si ibu sebapa satu ibu satu ayah, tak boleh bernikah. Atau sebapa ataupun bapa sama ibu lain, adik-beradik itu tak boleh menikah dengan adik-beradik yang lahir daripada satu bapa ibu lain. Atau seibu, ataupun juga tidak boleh bernikah dengan adik-beradik yang lain bapa satu ibu pun tidak boleh. Maknanya apa sahaja nama sebagai adik-beradik, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu, memang tidak boleh bernikah, dikira adik-beradik. Di mana mereka ni adalah merupakan kelompok saudara yang dekat. Kalau kita belajar dalam ilmu al-mirath ataupun harta pusaka, ini adalah merupakan golongan yang masih berhak untuk mendapat harta pusaka andai kata tidak ada yang menghijab. Kalau kita belajar dalam ilmu harta pusaka, yang dekat. Jadi adik-beradik ni dekat. Saudara perempuan tu dekat, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa ataupun seibu itu dekat, sehingga mereka berhak juga untuk mendapat harta pusaka dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang keempat, mak saudara adik-beradik ibu, dalam bahasa Arab disebut khalatun. Yang ini mak saudara adik-beradik ibu. Ibu kita ada adik-beradik dia yang perempuan, di mana kita tidak boleh bernikah dengan mereka. Yang kelima, mak saudara adik-beradik bapa, dalam bahasa Arab disebut ammatun. Yang ini adik-beradik ayah. Adik-beradik ayah yang perempuan tidak boleh juga bernikah dengan kita. Dalam bahasa Arab ni dia nama-nama khusus. Kalau kita ni mak saudara lah. Sebelah ayah pun kita panggil mak saudara, sebelah bapa pun, sebelah ibu pun kita panggil mak saudara. Tapi dalam bahasa Arab, kalau mak saudara sebelah ibu dipanggil khalatun, dan kalau mak saudara sebelah ayah ammatun. Kalau bapa saudara sebelah ibu dia panggil khal, tak ada ta marbutah tu. Kalau bapa saudara sebelah ayah dia panggil ammun. Ta tu merujuk kepada jantina. Ta tu jantina, dia panggil ta ta'nis sakinah, yang menunjukkan sebagai jantina. Yang keenam, anak saudara perempuan daripada saudara laki-laki, dalam bahasa Arab disebut bintul akh. Ini anak saudara perempuan daripada saudara laki-laki, dalam bahasa Arab disebut bintul akh. Yani apabila kita ada adik-beradik perempuan, di mana dia anak saudara perempuan daripada saudara lelaki. Apabila kita ada adik-beradik laki-laki, anak dia tu anak perempuan kepada adik-beradik laki-laki kita sebagai anak saudara, kan, di mana tidak boleh bernikah. Ini kita boleh faham. Yang ketujuh, anak saudara perempuan daripada saudara perempuan, dalam bahasa Arab disebut bintul akh, bintul ukhti. Yang ini apabila kita ada adik-beradik perempuan, saudara perempuan, dan dia ada anak
anak perempuan, di mana anak perempuan dia itu sebagai anak saudara perempuan bagi kita, di mana kita tidak boleh bernikah dengan mereka. Ini adalah merupakan 7 golongan yang haram bernikah dengan mereka. Orang laki-laki haram bernikah dengan mereka. Dan kalau perempuan juga, perempuan itu tukar salah. Kalau satu orang tu perempuan, maknanya dia tidak boleh bernikah dengan laki-laki yang ditukar ini, yang 7 golongan ini. Sama, sekarang disebut laki-laki haram bernikah dengan perempuan. Dan kalau perempuan pula, dia haram bernikah dengan 7 ini, tapi tukar saja dia punya jantina. Maknanya 7 golongan ini haram dinikah. Dalam kitab Matnul Badrain ada menyebutkan perkataan dengan wasiqah atau tidak pada anak dan emak saudara yang diterjemahnya dari kitab Arab. Maksudnya berhubung dengan saudaranya itu dengan perantaraan atau tidak, misalnya seperti emak saudara, adik beradik ibu anda khalah, katakanlah bernama Zainab, dan emak saudara bagi emak anda khalatun katakanlah bernama Halimah, dan emak saudara bagi bapa anda khalatul ab, katakanlah bernama Sofiyah, maka Halimah dan Sofiyah itu dipanggil emak saudara sebelah ibu yang ada wasitah perantaraan ibu dan bapa anda, manakala Zainab itu sendiri dipanggil emak saudara anda sebelah ibu yang tiada wasitah, tiada perantaraan, boleh juga disebut hakiki. Dan Halimah serta Sofiyah itu disebut majazi. Ini dalam kitab Matlu'an Badrain. Perkaranya sama saja, cuma diterjemahkan daripada kitab Arab, dia guna perkataan wasitah, perantaraan. Asalnya sama seperti dia sebut tu. Jadi kalau kita terangkan ini pun nanti berbelit-belit nanti. Jadi faham yang atas tu sudah cukup. Ini dalam kitab Matlu'an Badrain, kitab Jawi lama. Kitab Matlu'an Badrain ini dalam 20% perkataannya memang dalam bahasa Arab. Kita sempat mengaji kitab Matlu'an Badrain ini. Dan juga kitab yang kita ada di tangan kita ni, di antara rujukannya adalah kitab Matlu'an Badrain. Jadi yang itu tidak mengaku. Jadi asalnya apa yang bezanya di situ, dia dalam kitab Matlu'an Badrain dia menunjukkan contoh nama-nama orang tertentu, dan dia menggunakan perkataan wasitah, yakni perantaraan. Itu tinggal di situ tak apa. Sebab dan di antara ini disebut sebagai hakiki dan juga majazi. Hakiki ini yang benar, majazi ini sebagai kiasan. Habis. Haram dengan sebab susuan. Ini haram dengan sebab susuan. Tengok tajuk berikutnya. Haram dengan sebab susuan. Yang pertama, ibu yang menyusukan. Yang kedua, saudara susuan. Ini dengan sebab susuan. Ini pun perlu untuk diambil perhatianlah. Yang pertama tadi, 7 golongannya atas tadi, itu agaknya tidak berapa asing hukumnya dengan kita. Kita faham yang 7 itu adalah merupakan mereka yang haram untuk kita nikahi. Yang ini haram dengan sebab susuan ataupun ar-radha'ah. Inilah yang kadang-kadang ada orang yang terlepas pandang ataupun tidak tahu hukum. Contohnya, apabila satu orang dia ada anak kecil dan dia hantar kepada satu ibu ataupun satu orang untuk menjaga anaknya, dan orang itu mungkin dia ada anak kecil dan dia menyusukan bayi kita. Inilah yang kadang-kadang terlepas pandang, sedangkan perkara itu hukum pada agama yang besar. Apa yang besarnya? Apabila anak itu besar. Contohnya apabila anak itu disusukan oleh satu ibu, dan apabila satu orang itu dia menyusukan anak, bermakna dia ada anak. Kalau tak ada anak, dia tak ada susu pada biasanya. Maknanya dia boleh susukan anak orang lain, dia sendiri ada bayi, ada baby. Dan apabila kita hantar baby kita atau bayi kita kepada satu rumah asuhan, di mana kalau dia susukan anak kita tu dengan syarat-syaratnya akan jadi nisbah kepada ibu tu sebagai ibu susuan. Dan anak kita kalau anak laki-laki
tak boleh bernikah dengan ibu susuan, haram. Begitu juga tidak boleh bernikah dengan anak dia, dipanggil sebagai adik-beradik susuan. Ini maksudnya. Yang pertama, ibu yang menyusukannya, anak itu tidak boleh bernikah dengan ibu yang menyusukannya. Yang kedua, saudara susuan. Ini anak kepada ibu tu, ibu susuan tu. Dia ada anak, contohnya anak kita anak lelaki, dan ibu susuannya ada anak perempuan, di mana tak boleh bernikah, haram. Dan kalau bernikah juga, apabila diketahui keadaan ini, mesti dipisahkan. Ini benda yang kadang-kadang terlepas pandang. Apabila tidak tahu hukumnya, mungkin anak tu dah besar, dah masuk universiti, masuk college, kenal di sana, suka dan bernikah. Sedangkan mereka ni adalah adik-beradik susuan. Jadi bagaimana? Apabila diketahui hukum ini, mahkamah akan suruh mereka berpisah. Kesan tu bagaimana? Jadi kalau kita hantar anak kita ke rumah satu orang yang dia ada anak susuan, anak dia mana ada bayi yang dia susukan, kena tanya anak kita tu pernah tak dia susukan. Dengan kadar tertentulah ada dia punya keterangan nanti. Dalam masalah haram dengan susuan ini sama macam haram dengan nasab juga, kerana dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yang bermaksud haram berkahwin dengan perempuan daripada susuan sebagaimana haram daripada nasab. Disebut dua orang itu pandang dari segi nas Quran, kerana dua itu yang banyak berlaku. Yang demikian menurut apa yang tersebut di dalam hadis, maka jumlahnya 7 juga, iaitu yang haram berdasarkan hadis ini. Haram tu dengan siapa bernikah? Haram susuan ini sama haram bernikah dengan cara nasab, dengan jalan nasab yang tadi, yang 7 tadi. Sama lah seperti bagaimana andai kata anak kita tu anak laki-laki dan disusukan oleh satu perempuan yang mengasuh dia, di mana perempuan itu sebagai ibu susuan, haram bernikah dengan anak kita. Dan juga kalau perempuan tu ada anak, di mana anak perempuan itu haram bernikah dengan anak kita. Dan suami kepada perempuan tadi yang menyusukan anak kita, kalau perempuan, anak kita perempuan, dia pun haram bernikah dengan suami perempuan tu yang dianggap sebagai bapa susuan lah. Dan juga sebelah ibunya, ibu susuan tu, kalau ada adik-beradik perempuan dia, kalau anak kita laki-laki, adik-beradik kepada ibu susuan tu haram juga bernikah. Begitu dan seterusnya, dan ke atas dan ke bawah. Begitu juga kalaulah si perempuan tu ada emak, di mana anak laki-laki kita tu haram bernikah dengan emak kepada ibu susuan. Sama dengan jumlah yang disebut kepada haram bernikah dengan cara nasab, cara keturunan. Ini berdasarkan hadis ini. Kita tengok maksudnya, iaitu kita tengok ulang maksudnya. Haram berkahwin dengan perempuan daripada susuan sebagaimana haram daripada nasab. Disebut dua orang itu pandang daripada segi nas Quran, kerana dua itu yang banyak berlaku. Demikian menurut apa yang tersebut dalam hadis, maka jumlahnya 7 juga. Jadi dalam Al-Quran sebut dua. Sebenarnya dua itu merujuk kepada yang ramai. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut secara terperinci haram bernikah dengan ibu susuan, di mana disebut dalam hadis Nabi SAW disebut secara terperinci sebagaimana haram bernikah dengan mereka-mereka yang dalam jumlah nasab. Iaitu apa tuan-tuan? Ibu yang menyusukan itu ke atas. Seperti kita sebutkan tadi, siapa yang haram menikahnya? Ibu yang menyusukan itu ke atas. Yang kedua, anak perempuannya yang bersama menyusu dengan anak tadi dah. Ini satu benda yang akan bercabang. Contohnya, perempuan tu dia ada jaga anak orang lain juga. Ni dia akan jadi
dia punya bercabang, dia punya hukumnya. Contohnya satu orang kita pernah hantar ke rumah dia, anak kita, dan dia tu ada bayi, maknanya dia boleh menyusukan anak lah. Dan di samping tu ada juga orang lain hantar anak ke rumah dia. Jadi bagaimana anak kita dengan anak yang disusukan oleh perempuan itu sama ada anak dia sendiri ataupun anak orang lain yang hantar duduk dengan dia, dia susukan juga, di mana sebagai adik-beradik susuan. Kalau perempuan maknanya anak perempuan tu anak adik-beradik perempuan susuan lah. Yang ketiga, adik-beradik ke atas dan ke bawah. Adik-beradik ke atas ni siapa? Anak perempuan tu ada anak. Anak perempuan tu ada anak. Kita hantar anak laki-laki ke rumah dia dan dia susukan anak kita, di mana kesemua anak perempuan itu, anak perempuan susuan itu dikatakan sebagai adik-beradik susuan, di mana tidak boleh bernikah. Begitu juga dengan anak kepada anak susuan itu, maknanya dia akan jadi seperti anak saudara, pun tak boleh bernikah. Azan dulu. Yang keempat, mak saudara susuan, adik-beradik ibu susuan. Khalatun minal radha', mak saudara susuan, adik-beradik ibu susuan. Ini apabila ibu susuan tu dia ada adik-beradik, yang mana adik-beradik kepada ibu susuan itu dinamakan sebagai mak saudara susuan. Dan apabila
kita hantar anak laki-laki ni, bayi laki-laki ke rumah perempuan tu, dan dia susukan anak kita, dan dia ada adik-beradik perempuan, di mana adik-beradik perempuan tu dijadikan atau nisbah sebagai mak saudara susuan dan haram bernikah dengannya. Yang kelima, mak saudara susuan, adik-beradik bapa susuan disebut ammatun minar radha'. Dan juga kalau sebelah bapanya, sebelah suami perempuan itu dinamakan sebagai adik-beradik, sebagai mak saudara susuan juga, haram juga bernikah. Anak saudara daripada saudara laki-laki susuan disebut bintul akhi minar radha'. Anak saudara daripada saudara laki-laki. Dipanjang. Anak saudara daripada saudara laki-laki susuan. Maknanya dia jadi sebagai anak saudara susuan. Contohnya, anak kita anak laki-laki. Sebab cerita ni anak laki-laki. Dia ni ada ibu susuan tu, ada anak lah. Anak tu dipanggil sebagai saudara susuan. Dan saudara susuan tu ada anak, di mana anak itu dinisbahkan sebagai anak saudara susuan, pun tidak boleh bernikah juga. Yang ketujuh, anak saudara daripada saudara perempuan susuan disebut bintul ukhti minar radha'. Dan juga seterusnya, anak saudara daripada saudara perempuan sebelah perempuan pula. Yang ni kes tadi anak saudara yang laki-laki, dan sekarang yang perempuan tu ada anak perempuan, dan anak dia tu dinisbahkan kepada anak susuan tadi sebagai anak saudara susuan juga. Seperti bagaimana yang kita faham bagaimana haram bernikah dalam bab nasab tadi, sama, sebiji sama macam tu, haram bernikah. Dan apakah syaratnya pula dia tak sebut sini. Yang ni syaratnya, anak itu umurnya kurang daripada 2 tahun, dan dia menghisap susu ibunya 5 kali kenyang. Masuk kenyang di sini, dia hisap, dia dah tak hisap lagi. Biasanya bayi ni kalau dia berhenti hisap, sama ada dia termuntah, dia keluar, dia tak hisap lagi, ataupun dia terus tidur, maknanya dia kenyang. Dia mesti 5 kali kenyang, barulah dinisbahkan sebagai anak susuan. Syaratnya 2 tahun ke bawah umurnya, dan dia menyusu dengan ibu susuan itu 5 kali kenyang. Jadi kalau anak yang kita hantar umur 7 tahun, tak jadi susuan. Ada orang pernah tanya, kalau suaminya hisap susu isterinya, tak jadi anak susuan itu. Soalan juga dia tulis juga. Tapi nak tahu tak apa lah, kita jawab lah. Ada sebut soalan, mungkin dia tak tahu, dia mungkin dia tanya. Dan kelas macam ni lah juga ada orang tanya. Maknanya syaratnya umur 2 tahun ke bawah, dan hisapnya 5 kali kenyang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita, insyaAllah, di mana kita dah habis perbincangan berkenaan dengan haram bernikah dengan sebab nasab. Yang kedua, haram bernikah dengan sebab ar-radha', ini sebab susu. Dan kita akan bincang pada pertemuan akan datang, insya-Allah, haram bernikah dengan sebab persemendaan ataupun musaharah dengan sebab pernikahan. Ada miskin tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.